Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Kalau boleh dengar saya dengan jelas, angkat tangan. Okey, alhamdulillah dengar. Okey, kita sambung lagi topik kita. Saya nak habiskan sebentar tadi, saya nak habiskan sebelum sampai topik 6.2 lah. Okay. Buka surat 199 dalam modul 199. Kita masuk 6.1.3 heat capacity ataupun muatan haba, specific heat capacity ataupun muatan haba tentu, latent heat ataupun haba pendam dan juga unit yang berkaitan lah. Special heat ada unit dia, special heat capacity ada unit dia tersendiri dan latent heat pun ada unit dia tersendiri. Okay, kita masuk yang pertama iaitu heat capacity ataupun muatan haba. Okay. The heat capacity ataupun simbol dia adalah C. Okay. Of an object, bagi satu objek is the amount ataupun jumlah heat, jumlah haba required to increase the temperature of that object by 1 degree Celsius. Bermaksud jumlah tenaga, jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bagi satu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Let's say suhu bagi objek tersebut contohnya katakan 30 ataupun 24 darjah Celsius. Suhu bilik lah 25 darjah Celsius itu. Jadi kita nak jadikan dia daripada 25 kepada 26, kita kena bagi dia haba. Kita bagi dia heat. Jadi macam mana nak meningkatkan objek tersebut daripada 25 kepada 26 bergantung berapakah bilangan jumlah tenaga haba yang kita kenakan kepada objek tersebut. Okay, itu dikatakan heat capacity ataupun muatan haba. Ulang sekali lagi, muatan haba, simbol dia huruf C besar lah. Okay, bagi satu objek adalah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bagi satu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. The amount of heat required to increase the temperature of the object by 1 degree Celsius. Okay, each object has its own heat capacity. Setiap objek mempunyai heat capacity tersendiri. Kayu ada amount dia, air ada amount dia, air laut dengan air biasa, air tawar ada amount dia, besi ada yang tertentu. Okay. Apakah faktor yang mempengaruhi dia? Okay, bawah dia. The heat capacity of an object depend on, bergantung kepada apa? Jumlah tenaga haba tersebut. Yang pertama, jisim dia, mass of substance. Jisim bagi bahan tersebut. Apa yang dibuat daripada apa? Besi, perak, gangsa, kayu, kapas dan kertas dan sebagainya. So dia ada bergantung kat situ. Mestilah. Yang kedua, jenis dia, types of substance. Jenis dia apa? Yang pertama, yang kedua tu saya cakap jenis tu. Jenis tu macam sama ada besi, kayu, kapas sebagainya. Yang pertama ialah jisim dia. Sikit ke besar ke kecil ke, gantung pada jisim dia. Yang kedua adalah jenis dia. Jenis dia boleh masuk air. Okay? Air laut dengan air tawar lain. Dia punya heat capacity dia. Yang ketiga adalah quantity of heat supply. Jumlah haba yang dibekalkan. Okay. Banyak ke sikit ke. So itu mempengaruhi kepada heat capacity. Seterusnya, an object, satu objek yang mempunyai jisim yang lebih besar. Okay. Will have, akan mempunyai large heat capacity. Mempunyai muatan haba yang juga besar. Lagi semakin besar
jisim bagi objek tersebut, maka semakin besar heat capacity dia, muatan haba dia. Okay. Then an object with smaller mass of the material, berbanding dengan objek yang mempunyai jisim yang lebih kecil. Okay. Heat capacity, okay, unit dia diukur dalam unit joule per degree Celsius. Okay. 3000 joule per degree Celsius. So awak boleh tulis joule per degree Celsius ni sama ada tulis macam ni. Sama 300 joule per degree Celsius di satu ataupun 300 joule bahagi dengan darjah Celsius. Boleh tulis cara macam ni lah. Okay. Okay, seterusnya. Yang kedua, istilah yang kedua ialah specific heat capacity. Specific heat capacity adalah muatan haba tentu. Okay. The specific heat capacity atau huruf kecil C lah. Yang tadi huruf besar kan? Okay. Ini besar. Ini capital letter, ini small letter lah. Of the substance bagi satu bahan ialah, ayat dia sama macam tadi, cuma ada tambah lagi lah. Amount of heat energy, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu. Okay, yang berbeza kat sini. Bagi 1 kilogram. Yang berbeza di sini adalah kalau bagi muatan haba tentunya adalah pada perkataan 1 kilogram. Bagi satu bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, dia meningkatkan suhu dia ataupun 1 Kelvin. 1 darjah Celsius atau sama dengan 1 Kelvin kan. Kan sebetul tadi dia punya adalah related. Kalau dalam topik sebelumnya, ukuran untuk Kelvin adalah related dengan darjah Celsius. So, sama je, sama ada 1 darjah Celsius ataupun 1 Kelvin, samalah dia meningkat. Katakan suhu sebelum ni adalah 30 darjah Celsius. Bahan tu seberat 1 kilo. Kita nak jadikan dia 31 darjah Celsius. So, berapakah heat energy dia? Okay, yang tu kita panggil specific heat energy. Okay, ataupun 1 kilo. Okay, SI unit. Okay, bagi specific heat capacity ialah joule per kilogram degree Celsius. Joule per kilogram degree Celsius. Ataupun boleh tulis joule kilogram per degree Celsius. Okay. Ataupun darjah Celsius ganti dengan Kelvin. Joule per kilogram per Kelvin. Ataupun joule kilogram per Kelvin. Okay, yang mana lah. Dan simbol dia huruf C kecil lah. Kalau itu C besar. Boleh semua ni? Okay. Kita tahan dulu lah. Boleh, okay. Saya boleh. Seterusnya ialah latent heat ataupun haba pendam. Haba pendam ataupun muatan haba spesifik heat. So, haba pendam tentu. Haba pendam tentu. Okay, spesifik ni. Okay, ayat pertama kita matter exists, jirim wujud dalam 3 keadaan. Jirim, matter, kalau mass jisim, ni jirim. Tapi unsur lah. Unsur and matter exists in 3 state. Yang ni awak tengah belajar dalam unit 5. Iaitu jirim ni wujud dalam 3 keadaan. Iaitu solid, liquid and gases. Okay, ini awak dah belajar sama ada awak balatan ke tidak. Jadi pada solid, liquid and gases. The state of matter change, pada keadaan jirim ini berubah. Berubah apabila kita benarkan haba itu dilepaskan ataupun diserap pada objek tersebut. Keadaan jirim ini sama ada solid, liquid and gases ni boleh berubah. Solid boleh pergi kepada liquid, liquid boleh pergi kepada gas apabila berlakunya proses pertukaran ini. Pertukaran apa? Sama ada
haba itu dilepaskan ataupun haba itu diserap. Okey, haba. Contoh, daripada solid nak pergi kepada liquid, kita bekalkan haba. Kita panaskan solid, dia jadi cair. Dia cair. Dia cair tersebut, kita bekalkan haba lagi, dia akan bertukar menjadi gas. Macam air lah kan, kita tutup tu, pintu. Bila kita riliskan haba, contoh macam awak buat panaskan badan, kalau berpeluh banyak sangat, berpeluh, awak keluarkan peluh, badan awak akan rasa sejuk. Okay, sebab awak riliskan haba. Bila awak buat senaman semua tu, awak riliskan haba. Bila riliskan haba, badan kita rasa sejuk. Okay. Tapi tak adalah badan kita bertukar daripada bentuk solid, liquid dan gases ni. Contohnya macam metal lah, letak satu besi padu 1 kilo, awak kenakan haba kat dia, dia akan jadi cair. Besi itu pun jadi cair. Bagi haba lagi, setinggi lagi, dia akan berubah menjadi bentuk wap atau bentuk gas lah. Okay. Tapi suhu yang betul-betul tinggi lah. Okay. Bentuk matahari dan sebagainya, berapa ribu Kelvin ke ratus ribu Kelvin. Okay, latent heat of substance. Okay, haba pendam bagi satu bahan. Apa maksud haba pendam dia? The quantity of heat absorbed. Maknanya kuantiti bagi haba yang diserap ataupun haba yang dilepaskan. Heat absorbed or heat release. Okay, kuantiti tu. Berapakah kuantiti haba yang diserap? Berapakah kuantiti haba yang dilepaskan pada at a constant temperature, pada suhu yang tetap sepanjang perubahan fasa. Perubahan daripada pepejal jadi cecair, cecair jadi gas. Itu adalah maksud latent heat. Bagi spesifik latent heat pula, haba pendam tentu bagi satu bahan adalah the amount of heat energy, jumlah tenaga haba required to, yang diperlukan to change the phase, menukar fasa. Okay, kalau ada spesifik ni, kalau ada spesifik, dia refer on pada 1 kilo lah. Change of 1 kilo of the substance at a constant temperature. Okay, kalau latent heat, dia pertukaran fasa. Dia tak cakap berapa apa mass dia. Tapi kalau untuk spesifik latent heat, refer kepada mass dia. Jisim dia sendiri. Iaitu 1 kilogram bagi satu bahan pada constant temperature. SI unit bagi spesifik latent heat adalah joule per kilogram. Okay, joule per kilogram. Ataupun boleh ditulis sebagai joule per kilogram. Dan simbol dia adalah L, latent, L besar. Okay. Okay, tengok macam ni. Ini adalah contoh gambar dia. Kita ambil simple ialah air batu lah senang. Pasal dia punya suhu kat sini katakan 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Okay, kita biarkan pada suhu bilik. Suhu kita tak bagi, tapi berapakah jumlah tenaga yang boleh menyebabkan air batu tersebut cair. Okay, cair menjadi cecair dia. So, dipanggil apa dia punya ni ialah melting. Mencairlah daripada bentuk cube kepada bentuk cecair sini. Okay, fusion ataupun melting. Kat sini, proses ni dipanggil daripada pertukaran antara solid kepada liquid dan sampai kepada gases adalah proses latent heat absorb. Maknanya menyerap, diserap haba pendam. Okay, diserap. Bila diserap, maknanya dia ambil tenaga haba tu ke dalam jisim dia, dalam jirim dia, barulah dia bertukar daripada bentuk solid kepada liquid. Daripada liquid ni, dia pun serap lagi haba pendam. Bila dia serap haba pendam, dia akan jadi
proses boiling ataupun vaporization. Vapor atau vapor? Vapor ni sampai pada vapor lah. Okay, jadi wap. Dalam vapor tu. Jadi bentuk gases. Okay, kita patah balik. Kita pusing balik. Daripada gas nak pergi ke liquid, dia akan melalui proses kondensasi. Kita mengaku condensation. Pada ketika ini, haba yang tersimpan dalam gas tersebut akan dilepaskan. Kalau dilepaskan, so dia akan membentuk kepada cecair. Cecair tersebut kemudian akan bertukar menjadi kepada pepejal melalui proses solidification ataupun proses freezing, pembekuan. Okay. Pada ketika ini pun haba pendam juga turut dilepaskan. Okay. Okay. Jadi dia akan jadi sejuk lah. Okay. Kita buang haba. Proses di bawah tu adalah buang haba. Okay. Ini adalah buang haba. Yang atas adalah serap haba. Sama je lah kalau awak ambil metal pun, besi pun, kita serap haba, dia akan, kita balik serap haba, kita ambil benda macam suasana panas tu ke dalam dia, so dia akan jadi cecair. Okay. Serap udara panas lagi, dia akan jadi gases. Yang ni buang haba, dia akan jadi liquid. Ini buang haba jadi solid. So itu perubahan dia. Okay, seterusnya ini adalah dalam bentuk graf. Okay, let's say contoh di sini suhu dia berapa, tekan kosong di sini. Ketika ini negatif berapa, something, tekan negatif 10. Jadi 10 ni maksudnya ketika ini air dalam keadaan beku lah. Okay. Bila kita cube apa ni, air batu tadi menyerap haba. Bila menyerap haba, suhu dia akan meningkat. Okay, daripada negatif 10 sampai ke kosong lah, dia meningkat dan jatuh. So dia akan meningkat sampai kepada paras 0 darjah Celsius. Let's say di sini adalah 0 darjah Celsius. Pada ketika ini dia akan cair. So dia akan mencair. Okay, cair. Okay, dan mencair. Dan ketika inilah berlaku dia solid changing to liquid. Ketika inilah fasa perubahan antara pepejal kepada cecair. Okay. Sampai sini baru cecair betul. Yang ini adalah fasa perubahan dia tu. Okay. Daripada suhu 10 darjah Celsius dia akan berubah. Okay. Cair. Okay, dipanggil fusion, phase changing, pertukaran. Dan pada sini automatik dia jadi air lah. Atas pada 0 darjah Celsius dia akan jadi air sejuk dan biasa. Kemudian proses seterusnya ialah kita serap lagi haba pendam, latent heat tadi. Okay. Dan liquid tersebut akan bertambah panas. Serap sampai satu tahap ke peringkat D ialah dia akan start boiling. Okay. Boiling, dia akan start mendidih dan akan cecair tadi akan bertukar menjadi wap ataupun gas. Okay. Itu jadi proses vaporization. Tahap B dan C, D dan E adalah fasa pertukaran atau phase change. Fasa pertukaran. Okay, ini liquid cecair tersebut akan bertukar menjadi gas. Okay. Dan sampai sini je lah dia punya tu. Pada ketika ini, gas juga akan terus bertambah panas. Okay, yang kita tahu ada 3 keadaan saja. Lepas gas tak ada je. Okay, tak ada kan, kalau kita panaskan lagi pun get nothing ke kot. Macam air pun kita panaskan, tak ada apa dah. Okay, sampai tahap itu je. Maknanya ada 3 keadaan bagi satu metal, iaitu solid, liquid and gases. Okay. Okay, tengok specific latent heat can be either. Okay, specific heat ni boleh jadi yang pertama special latent heat of fusion.
Okey, pada badan yang pertama lah fusion pada ketika berlakunya pertukaran antara solid kepada liquid. Okey, solid pada liquid. Okey. Pertukaran tu pada 0 degree tu, kita tengok yang pertama, specific latent heat of fusion ni adalah pada ketika pertukaran antara papajal kepada cecair. Okey. Sekarang ni latent heat ada dua tempat je. Papajal cair, cecair pada gas. Okey, jadi kita tengok cecair pada gas, so kita tengok dulu. So, pada ketika ini, the quantity of heat energy dia pemasukan di masalah special heat latent of heat of fusion. Fusion ni adalah pada ketika pertukaran antara papajal kepada cecair. The quantity of heat energy, kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilo, ada spesifik, so 1 kilo of a substance, dari satu bahan, daripada fasa papajal kepada fasa cecair without, tanpa pertukaran suhu. Okay, kita bagi suhu dia 0 darjah Celsius, kita tengok bagaimana solid cube of ice ni 1 kilo bertukar menjadi 1 kilogram water. So kat sini dia bagilah 336,000 joule. Okey, jumlah tenaga haba yang diserap bukan dilepaskan. Diserap. Bila diserapkan kepada ais tadi, barulah dia akan bertukar menjadi 1 kilo of water lah pada suhu yang constant iaitu 0 degrees. So, kita bagi haba, suhu biarkan, kita bagi haba, so everything pada papajal ni akan bertukar menjadi cecair. Itu adalah specific latent heat of fusion. Okay, yang satu lagi, specific latent heat of vaporization. Vapor ialah pertukaran antara cecair kepada gases. So ada dua lah specific heat latent heat ni. Apa dia? The quantity of heat energy, okay, jumlah tenaga haba yang diperlukan, required to change 1 kilo of a substance from a liquid phase, daripada fasa cecair kepada fasa gas tanpa mentukarkan suhu dia. Suhu dia 100, adanya starting boiling water lah. So air mendidih pada tahap suhu 100 darjah Celsius, 1 kilogram water, dia akan menjadi 1 kilogram steam lah. So kat sini dibagi heat energy sebanyak 2,260,000 joule ataupun 2.6 juta joule. Haba diserap dalam water, so dia akan bertukar menjadi gas. Okay, sampai situ dulu. Yang ni saya nak sambung pada minggu hadapan lah. Okay, tak banyak, minggu depan pun boleh habis topik. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan dah? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, senang kan? Senang faham kan ini? Okey, kalau tak ada apa-apa, sekejap saya nak download attendance. Ada berapa ramai kelas ni datang? Ada 26 aja. Ada lagi yang lain. Attendance. Hari ini 2 Disember. Okey, tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi, saya nak stop kat sini dulu. Okey, kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Saya sudahi kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Jumpa lagi, bye-bye semua. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan.